Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Thumma kataba Hiraqlu ila sahibin lahu birumiyata wa kana nadhirahu fil ilmi. Kemudian Maharaja Hercules telah menulis surat kepada seorang kawannya di kota Rom, dan kawannya ini nadhirahu sebanding sama taraf dengan Maharaja Hercules fil ilmi, dari segi ilmu, dari segi pengetahuan, dari segi mempunyai maklumat tentang kitab-kitab sabiqah, al-kutub as-sabiqah, tentang mempunyai pengetahuan berkenaan ilmu nujum dan seumpamanya. Kawannya ni sama taraf dengan Maharaja Hercules. Jadi Maharaja Hercules tulis surat dengan tujuan untuk minta pandangan kawannya inilah. Setelah dia surat itu, mana setelah dia hantar utusan untuk bawa surat itu, dia pun bergerak meninggalkan. Masa itu dia ada di Baitul Maqdis. Dia bergerak meninggalkan Baitul Maqdis ataupun bandar Ilya, masa itu namanya Ilya. Bergerak ke mana? Bergerak nak balik ke kota pemerintahannya lah, iaitu ke arah Hims. Dan kemudian daripada Hims akan bergerak balik ke pusat pemerintahannya. Wasara Hiraqlu, dan bergerak Maharaja Hercules bersama tenteranya ila Himsa, ke arah Himsa. Kita dah sebut tadi kan, sebelum ni dah sebut bahawa Himsa ni berada di tengah-tengah dalam perjalanan daripada arah utara nak menuju ke Baitul Maqdis. Pada Himsa ni ada di tengah-tengah, dan daripada Himsa ni lah baginda Hercules telah menazam untuk jalan kaki kan, daripada Himsa ke Baitul Maqdis. Ni sekarang ni perjalanan balik pula ni, daripada Baitul Maqdis balik ke Himsa. Sampai di sana dia singgah di kota Hims. Falam yarim Himsa, beberapa masa, beberapa hari mungkin ditinggal di Himsa. Belum pun dia meninggalkan kota Himsa untuk bergerak lagi perjalanan pulang, belum pun dia sempat bergerak, telah sampai kepadanya surat dari kawannya itu. Falam yarim Himsa, belum pun beliau meninggalkan kota Himsa, hatta tahu-tahu sudah sampai kepadanya kitabun, surat, min sahibihi, dari kawannya, yuwafiqu ra'ya Hiraqla, yang mana bersetuju dengan pandangan Maharaja Hercules bahawa telah keluarnya Nabi akhir zaman. Yuwafiqu ra'ya Hiraqla ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah munculnya Nabi akhir zaman. Satu pandangan, satu pendapat. Wa annahu nabiyyun, satunya telah sepakat tentang telah keluarnya Nabi, dan yang kedua bahawa orang itu sememangnya Nabi. Dua perkara tu kan. Telah tibanya masa munculnya kenabian, dan bahawa yang muncul itu memang seorang Nabi. Okey, jadi bila Maharaja Hercules telah dapat sokongan
daripada pendeta ataupun ketua padri Daghatir. Ketua padri kawannya ni Daghatir nama. Baginda Hercules rasa ada kekuatan pendapat lah. mempunyai satu kekuatan pendapat bahawa sewajarnya kita terima ni ajaran Nabi ni. Dengan terima ajaran Nabi ni, kerajaan kita akan terus kekal. Jadi dia rasa bila sudah ada dua pandangan yang kuat lah, satu pandangan dia sendiri sebagai raja kepada bangsa Rom, yang kedua pandangan Daghatir kawannya itu sebagai orang kuat agama, ketua padri di kalangan orang Rom. Dua pandangan besar sudah bertemu, sudah sekata. Pada harapannya orang Rom, bangsa Rom ni mudahlah akan terima Islam. Tapi sangkaannya itu meleset. Bangsa Rom menentang. Bangsa Rom menolak pelawaan Maharaja Hercules untuk beriman dengan Nabi. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص. Lalu Baginda Hercules beri izin kepada pembesar Rom. Fi tazkarah. Maknanya beri izin untuk mereka masuk menghadap. Panggil mereka masuk menghadap di satu daskarah. Daskarah ni bangunan besar yang mana dikelilingi dengan bangunan-bangunan lain pula. Di kota Himsa, panggil ketua-ketua kaum, pemuka, menteri, pemimpin tentera, orang besar mereka, ashabul ra'yi. Tujuannya apa? Dia nak cuba melontarkan pandangannya bahawa kita sepatutnya terima Islam. Thumma amara bi abwabiha faghulliqat. Kemudian dia perintahkan pintu daskarah tadi dikunci pintu daskarah. Tujuannya apa? Kalau berlaku apa fitnah, kekacauan tu tidak merebak keluar. Ini fungsi tutup pintu ni memang gitu. Orang nak tutup fitnah, nak tutup maksiat. Orang buat maksiat kan dia akan kunci pintu. Macam Zulaikha bila ajak Nabi Yusuf, dia kata apa? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Zulaikha telah goda Nabi Yusuf, wa ghallaqatil abwab, dan kunci. Bukan satu pintu, banyak pintu. Dikatakan 7 pintu. Wa ghallaqatil abwab. Memang bina fa'ala yaf'iluni, kegunaannya litakfir kan. Bina'uhu litakfir. Betulkah betul? Kegunaannya untuk menyatakan banyak, sama ada banyak pada fa'il pelakunya, fa'ilnya banyak ataupun maf'ulnya banyak. Mawwatatil ibil, banyak unta yang banyak mati. Itu banyak pada fa'il. Betulkah Hakim? Hakim betulkah? Hakim Rafiq. Kadang-kala banyak pada fa'il dan kadang-kala banyak pada maf'ul. Macam sini wa ghallaqatil abwab, banyak. Apa yang banyak tu? Fa'il ke maf'ul? Fa'il ke maf'ul yang banyak, pintu-pintu. Maf'ul yang banyak di sini, pintu-pintu tu.
tebal baru nampak muka. Kenapa menyorok tu? Wa ghallaqatil abwaba, kunci pintu-pintu. Di sini pun sama ni. Baginda Hercules perintah petugas-petugasnya kunci pintu tazkarah supaya kalau berlaku kekacauan, sebab belum tentu lagi, belum dia mutmain, belum dia bertenang, belum dia dapat ketenangan bahawa tentera dia akan terima. Dia tak berasa ada jaminan lagi tenteranya akan terima ajakan perlawanan dia tu. Bahkan sebaliknya kemungkinan besar mereka akan membantah. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, dia suruh tutup pintu. Thumma tala', kemudian dia menjenguk dari atas untuk beri ucapan kepada kaumnya. Dia ambil langkah berjaga-jaga juga. Selain daripada pintu dikunci, dia sendiri berada di tempat tinggi. Dia jenguk macam jenguk dari loteng gitu, dari tempat tinggi, pentas yang tinggi, yang mana tenteranya tak dapat sampai kepadanya dengan mudah. Dia kata, thumma tala, dia menjenguk dari tempat tinggi, dari pentas yang tinggi, faqala, dia kata, ya ma'syar Rum, wahai kalangan orang Rum, hal lakum, mahukah kamu memperolehi al-falah wal rushd? Hal lakum fil falahi wal rushdi, mahukah kamu memperolehi kejayaan dan ar-rushd, yakni kebijaksanaan. Wa an yathbuta mulkukum, mahukah bahawa teguh kerajaan kamu ni, empire yang kamu ada, kerajaan yang kamu ada, kuasa pemerintahan yang kamu miliki ni terus mantap, terus teguh. Mahukah? Macam mana caranya? Fatubayi'u hadan nabi, maka kamu bai'ah nabi ini. Mahukah kamu dapat berapa ganjaran dapat tu? Satu, al-falah, kejayaan. Yang kedua, ar-rushd, ilmu, kebijaksanaan, kefahaman, pengetahuan. Yang ketiga, daulat kamu, kerajaan yang kamu ada ni akan terus kekal di tangan kamu bila mana kamu bai'ah dengan Nabi ini. Dia punya mafhum mukhalafah dia apa? Kalau kamu tak bai'ah, kamu tak berjaya. Tidak ada falah, kamu akan gagal. Dan tidak ada rushd, tidak ada kebijaksanaan pada diri kamu. Sebab tu bila mereka lari kan, fahasu haisata humuril wahshi ilal abwabi, mereka lari berkejaran sebagaimana larinya ke zebra. Humuril wahshi ini zebra, kuda keldai hutan. Keldai, bukan keldai kampung. Kalau keldai kampung ini dipanggil humur, al-humur al-ahliyah. Ini humur wahshi, ini keldai hutan, zebra tu, yang kita panggil kuda belang. Dia lebih liar berbanding keldai kampung. Keldai hutan lebih liar. Mereka berlari ilal abwabi, ke arah pintu. Bila mereka tak terima iman, mereka dibandingkan dengan wahsh. Dibandingkan apa? Himarul wahsh. Mereka disamakan dengan keldai. Menunjukkan bahawa tidak ada rushd. Tidak terima iman tu tidak ada, bermakna tidak ada rushd. Tidak ada kebijaksanaan pada diri mereka. Dan satu lagi, tidak sabitnya kerajaan mereka. Sebab bila tak beriman dengan Nabi, Allah Ta'ala akan ambil satu demi satu bumi mereka, kawasan mereka, dan akan jatuh, wilayah mereka itu jatuh ke tangan orang Islam. Afalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah Ta'ala lah yang buat keputusan, tiada siapa boleh kritik keputusan yang Allah Ta'ala buat.
akan satu demi satu wilayah mereka akan jatuh ke tangan Nabi, dan akhirnya kerajaan mereka akan runtuh. Itu yang berlakunya kan bila mereka tak terima satu demi satu. Wilayah mereka jatuh ke tangan orang Islam. Fahasu haysata humuril wahsyi ila al-abwabi fawajaduha qad ghulliqat. Mereka dapati pintu dah terkunci. Ini Maharaja Hercules ambil tindakan awal lah, kunci pintu supaya fitnah tidak merebak keluar. Sebab bila tentera-tentera, bila ketua-ketua mereka, padri-padri mereka keluar dalam keadaan marah kepada raja, maka kemarahan itu akan cepat tersebar di luar. Dia akan jadi macam api yang merebak. Api yang merebak dengan cepat. Falamma ra'a Heraklu nafratahum. Bila mana Maharaja Hercules tengok liarnya mereka, wa ayyisa minal iman, dan dia sudah tidak ada harapan lagi pada keimanan. Dua kemungkinan tu. Satu, tak ada harapan bahawa kaumnya akan beriman. Yang kedua, tak ada harapan dirinya sendiri berpeluang untuk beriman, untuk bai'ah dengan Nabi. Walaupun dia minat, walaupun dia ada kecenderungan untuk buat begitu, tapi dia rasa tak ada peluang. Itu maksud Aisyah, tiada harapan. Bila dia melihat gitu, dia kata rudduhum aliyah, kembalikan, pulangkan mereka. Pulangkan mereka. Kembalikan mereka. Maka dia suruh petugas-petugas tenangkan mereka, tentera-tentera yang marah tadi, tenangkan dan pulangkan, mana bawa mereka balik ke dalam majlis, masuk ke majlis balik. Kenapa mereka marah? Tentera-tentera Hercules marah kepada Hercules bila Hercules menawarkan pada mereka untuk beriman dengan Nabi. Ya, kenapa Iqbal? Nah, tak tahu. Ini maknanya tak mutalaah ni. Tak mutalaah. Mereka marah kepada Hercules kerana mereka menyangka Hercules akan serah mereka ni kepada Nabi jadi abdi. Serah mereka menjadi hamba sahaya, menjadi abdi kepada Nabi. Dan Hercules cuba buang kebebasan yang ada pada mereka. Cuba cabut kebebasan yang ada pada mereka. Itu sangkaan mereka, salah tanggapan mereka lah yang menyebabkan mereka marah. Sedangkan yang sebenarnya tidak gitu kan. Yang sebenarnya Hercules bermaksud mereka ni dapat kebaikan yang banyak dengan beriman pada Nabi. Kefahaman yang ada pada Hercules ni tidak ada pada kaum dia. Biasanya pun gitu kan, orang yang punya kefahaman yang advance ni, kefahaman yang ke depan ni, biasanya dimusuhi oleh kaumnya, yang mana pemikiran kaum tidak sampai kepada tahap pemikiran dia, tak sampai ke tahap pemikiran pemimpin yang advance ni, yang ke depan ni, pemikirannya ke depan. Macam cerita serigala, dia cuba nak panjat tembok kan, nak ambil anggur. Pada anggur tu duduk atas tembok pula tinggi, dia pun tak dapat nak panjat. Dia kata pahitlah. Serigala tu kata apa? Pahitlah anggur ni, buah anggur ni pahit, dia kata.
Jadi yang menjadikan serigala fikir anggur itu pahit, apa dia? Bukan sebenarnya anggur pahit, tapi tak sampainya dia. Dia tak sampai, dia pun menyalahkan anggur tu. Itu banyak berlaku gitu. Awamun nas, bila mana pemikiran mereka tak sampai pada satu perkara, mereka menyalahkan pemikiran tu. Walhal sesuatu buah fikiran tu sangat baik untuk mereka. Rudduhum alayya. Dia kata apa? Dia pujuk, dia cuba pujuk balik, cuba tenangkan balik putera dia. Dia kata, inni qultu maqalati anifan, aku ucap perkataanku tadi, yakni menawarkan kepada kamu beriman. Aku ucap tadi, mempelawa kamu supaya beriman, bai'ah dengan Nabi akhir zaman ni, ialah akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Aku bertujuan menguji, ikhtibar, menguji ketegasan kamu, kesungguhan kamu, syiddah, kemantapan kamu, ala dinikum, terhadap agama kamu. Sebenarnya nak uji je. Dia U-turn ya. Dia apa? Dia U-turn. Padahal pada asalnya memang Maharja Hercules memang berharap kaum dia beriman, dia sendiri pun dapat beriman. Sebab kalau dia seorang beriman, kaum tidak, bahaya. Nyawa dia pun dalam bahaya, kerajaan dia pun akan hilang dari tangan dia. Sebab itu dia berharap semua kaum dia beriman. Faqad ra'aitu, aku dah tengok dah. Keadaan tu aku dah tengok dah. Fasajadu lahu wa radu anhu, mereka pun sujud kepadanya dan mereka pun radalah kepadanya. Fakana dzalika akhir sya'ni Hirakla. Demikian itulah akhir keadaan Hirakla. Bukan akhir dengan mana dia mati selepas itu dah. Yakni taraddudnya itulah merupakan akhir. Bukan dia beriman sebagai akhir. Ini pandangan jumhurul ulama. Bukan dia beriman dengan Nabi itu sebagai akhir, sebagai akhir kisah dia, bukan. Bahkan taraddudnya dia, ragu-ragunya dia terhadap Nabi, dan dia mengutamakan kerajaannya berbanding beriman dengan Nabi, itulah merupakan akhir kisah dia. Ini kata Syekhul Hadis Maulana Zakaria, menjadi kelaziman Imam Bukhari lah. Setiap akhir kitab akan bawa lafaz apa-apa perkataan yang menunjukkan apa? Akhir. Ini panggil bara'atul ikhtitam. Fakana dzalika akhiratu bara'atul ikhtitam, isyarat bahawa kitab ni akan berakhir. Kata Maulana Zakaria, itu bukan sekadar isyarat akhirnya kitab, bahkan juga isyarat bahawa kehidupan manusia ini juga akan berakhir. Isyarat ila ikhtitami hayatil insan. Isyarat juga terhadap akan berakhirnya kehidupan manusia. Siapa kata? Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahimahullah. Kita dah sebut sebelum ni kan, yang rajih antara dua pandangan. Satu pandangan Ibn Abdul Bar, bahawa Maharja Hercules ni mati dengan iman. Tapi pandangan jumhur kata tidak, dia mati tanpa iman. Itu yang rajihnya. Dan Imam Bukhari dengan memetik hadis ni seakan-akan bersetuju dengan pandangan jumhur bahawa akhir riwayat hidup Maharaja Hercules ni ialah dalam keadaan dia taraddud, dia ragu-ragu untuk beriman dengan Nabi SAW. Rawahu Salih bin Kaisan wa Yunus wa Ma'marun Ali Zuhri. Riwayat ni di kalangan murid Imam Zuhri, bukan Sya'bi seorang, bahkan ada 2-3 orang murid dia lagi yang meriwayatkan hadis ni. Satunya Salih bin Kaisan. Yang kedua murid Imam Zuhri nama Yunus, meriwayatkan hadis ni dari Imam Zuhri. Yang ketiga Ma'mar.
meriwayatkan hadis ini daripada Imam Zuhri. Bukan Shu'aib, bukan Shu'aib seorang, bahkan ada 3 orang lagi murid Imam Zuhri yang meriwayatkan hadis ini. Saleh bin Kaisan punya riwayat, Imam Bukhari ada nukil juga di mana dalam Kitabul Jihad. Babu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-islami wan nubuwah. Di sana Imam Bukhari ada nukil riwayat ini melalui tariq Saleh bin Kaisan. Imam Bukhari nukil dari gurunya Ibrahim bin Hamzah. Ibrahim bin Hamzah mengambil dari gurunya Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad mengambil daripada gurunya Saleh bin Kaisan daripada Imam Zuhri. Dekat mana? Dalam Kitabul Jihad. Yunus punya riwayat pula Imam Bukhari juga ada nukil, juga dalam Kitabul Jihad. Dalam Kitabul Jihad. Babu qaulillahi azza wa jal, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Dalam bab itu Kitabul Jihad, bab qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Di sana Imam Bukhari ada nukil tariq Yunus daripada Imam Zuhri. Dan Ma'mar punya riwayat pula Imam Bukhari ada nukil dalam Kitabut Tafsir. Dalam bab qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in. Dalam bab tu Kitabut Tafsir, bab qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Di sana Imam Bukhari ada nukil riwayat Ma'mar. Maknanya walaupun di sini Imam Bukhari sekadar isyarat saja, tetapi bukan sekadar itu. Di sini sekadar isyarat, tetapi nukilan ataupun petikan pun ada buat juga riwayat mereka ni di dalam Kitabul Jihad dan juga dalam Kitabul Tafsir. Beberapa pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni kan, beberapa istinbat. Satunya, surat ni sebagainya ringkas lah. Surat ni dia lebih menepati balaghah. Balaghah ni kan mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Kalam menepati kehendak situasi, tuntutan sesuatu situasi. Jadi situasi menulis surat ni dia menuntut ringkas. Terus direct to the point. Ringkas, langsung kepada maksud surat supaya mursal ilahi dapat segera memahami. Penerima surat tu dapat segera memahami kehendak penulis surat. Jadi dia seharusnya ijaz wal ikhtisar. Bil ijazi wal ikhtisar. Inilah yang Nabi buat dalam surat ni. Ringkas dan padat. Ini satu pelajaran yang kita boleh itu. Kemudian tentang Imam Bukhari, seseolahnya Imam Bukhari menyokong ilmu nujum, taqwiyah, dengan memetik peristiwa ni di mana Maharaja Hercules mensabitkan baginda punya nubuah berdasarkan ilmu nujum. Seakan-akan Imam Bukhari memberi taqwiyah kepada ilmu nujum, memberi sokongan kepada ilmu nujum. Siapa boleh jawab ni kemuskilan ni? Nak tanya siapa pula ni ya? Siapa nak jawab? Ukashah? Cuba jawab. Adakah Imam Bukhari menyokong ilmu nujum? Sebab dia petik riwayat ni dalam rangka untuk memberi, dalam rangka apa tu, Maharaja Hercules mensabitkan baginda punya nubuah melalui ilmu nujum. Jadi mana ilmu nujum ni ada sesuatu something, ada sesuatu yang boleh dibuat kira. Iskalnya apa? Imam Bukhari macam mana satu orang imam yang agung, Amirul Mukminin fil hadis, macam mana boleh
memberi sokongan kepada suatu ilmu yang mana batilnya lebih banyak lah. Batilnya lebih banyak daripada dia bercampur ada ilmu nujum, ilmu yang bercampur ada antara hak dan batil. Siapa boleh jawab? Sebenarnya gini kan, bukan Imam Bukhari bermaksud nak taqwiyah ilmu nujum, tapi maksud Imam Bukhari nak taqwiyah baginda punya nubuwah. Taqwiyah tu dalailin nubuwah, memperkuatkan dalil-dalil kenabian. Yakni dalil-dalil kenabian tu datang dari segenap arah. Dari arah manusia pun datang, dari arah jin pun datang, dari arah syaitan pun datang, berhala, dari arah hak, dari arah batil. Dari segenap arah datangnya ta'yid ataupun taqwiyah bagi dalailin nubuwah, dalil-dalil kenabian. Itu maksud Imam Bukhari. Taqwiyah itu dalailin nubuwah, bukan taqwiyah ilmin nujum. Memperkuatkan dalil-dalil kenabian dengan menyatakan bahawa dalailun nubuwah itu datang dari segenap arah, termasuk ada daripada arah yang batil pun. Arah yang batil seperti ilmu nujum. Itu dua kan pelajaran dapat difahami, diistinbat daripada hadis ini. Yang ketiga, bawa mushaf ila biladil kuffar, boleh ke tidak? Jawapannya boleh bila ada darurah. Asalnya tak bolehlah, sebab kita bimbang akan berlaku kebiadaban terhadap mushaf. Orang kafir kan boleh jadi mereka akan pijak, boleh jadi mereka akan letak tempat najis dan sebagainya, sebab mereka tidak beriman dengan kitab Allah. Jadi pada asasnya tak boleh. Tetapi bila ada darurah, macam di sini kan Nabi petik satu ayat Quran ni, hantar kepada Maharaja Hercules. Darurahnya apa? Darurah li darurati da'watihi ilal iman. Ada keterdesakan untuk buat begitu kerana nak mengajak Maharaja Hercules ni supaya beriman kepada Allah dan juga Nabi akhir zaman. Beriman pada Allah tu dia ada, cuma dia beriman pada Nabi belum ada. Beriman pada Nabi akhir zaman, maknanya la ilaha illallah dia sudah ada, tapi Muhammadur Rasulullah belum ada. Maka belum dikira beriman, belum menepati ta'rif mukmin. Macam juga golongan apa ni yang mengatakan belum berakhir kenabian, golongan Qadiani yang dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mereka mengatakan bahawa kenabian belum berakhir. Mereka terima la ilaha illallah, tapi Muhammadur Rasulullah khatamun nabiyyin itu mereka tak terima. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Baginda adalah utusan Allah dan khatam, penutup sekalian nabi. Khatam tu mereka terjemah sebagai apa tu? Bukan penutup, tapi mereka terjemah sebagai cincin, penghias. Khatam dengan mana penghias kenabian. Kita kata khatam, satunya ada qiraat baca khatim yang jelas memberi makna penutup. Ada qiraat khatim, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khatiman nabiy. Jelas, kalau khatim jelas memberi makna penutup kenabian dengan mana tidak ada nabi lagi. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, tiada nabi selepas. Okey, kalau berdasarkan qiraat masyhur, khatam. Khatam, bila khatam ada dua ihtimal. Satu mana khatam, mana penutup. Satu lagi khatam dengan mana cincin, mana mohor, cop, cincin, cop. Jadi tetap juga memberi makna khatamun nubuwah. Kalau dengan mana cincin sekalipun. Sebab apa? Cincin ni digunakan sebagai mohor, sebagai cop. Dan zaman Nabi sendiri kan, bila Nabi nak cop apa-apa surah, Nabi akan guna cincin. Yang mana dekat cincin tu naqshu Muhammad Rasulullah. Muhammad dekat bawah, Rasul dekat tengah, Allah dekat atas tengah. Cincin, mohor. Cincin ataupun cop yang baginda sallallahu alaihi wasallam guna untuk cop surah. Dekat cincin tu, dia punya ukiran dia
Naqsh dia ukirannya ialah Muhammad Rasulullah. Kalaulah dalam ayat tu lafaznya khatam sekalipun berdasarkan qiraat yang masyhur, dan khatam dengan makna cincin sekalipun, dia adalah bermakna cincin tu penutup. Sebagaimana kita nak tutup satu surah, kita akan cop surah tu kan. Cop surah tu sebagai penutup surah. Demikianlah Nabi SAW adalah penutup bagi sekalian Nabi. Bila mana pokok Qadiani ni tidak terima Nabi SAW sebagai Nabi akhir, sebaliknya mereka mengatakan Mirza ni, mereka punya ketua mereka ni sebagai Nabi, maka mereka dianggap baghawat dan mereka dianggap sebagai apa, kafir. Sebab tak cukup tadi, syahadah tak cukup. Syahadah ni satu, asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kena dua tu. Tak cukup, tak boleh, terlebih pun tak boleh. Kalau terlebih pun dia tak boleh. Orang Syiah tambah wa asyhadu anna aliyan waliyullahi wa wasi rasulihi wa khalifatuhu bila fasl. Aku dalam azan mereka tambah ni, aku naik saksi bahawa Sayyidina Ali itu waliyullahi, kawan Allah, orang yang rapat dengan Allah, orang yang punya wilayah daripada Allah, waliyullahi wa wasiyu rasulihi, pemegang wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khalifatuhu bila faslin, dan khalifah Nabi, pengganti pertama ni, khalifah pertama bila faslin, yakni khalifah pertama Nabi. Itu mereka ucap dalam azan mereka. Jadi sebagaimana pengurangan syahadah tak boleh, syahadah kena ada dua, syahadah bitauhid dan syahadah birrisalah, kena dua, tak boleh kurang. Demikian juga penambahan syahadah pun tak boleh. Penambahan syahadah pun tak boleh. Okey. Jadi insya-Allah kita tutup dulu setakat tu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.